Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Amin. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillahi alaihi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah rakaman yang ke-45 ya. Jadi kita dah mula drill dan malam ni kita ada sedikit, bukan test lah, ujian dah kan. InsyaAllah kita buat sebentar nanti. Dan kalau tuan-tuan nampak letih, kita buat satu exercise malam ni ya. Boleh bebas, boleh naik tingkat 2, tingkat 3 sana boleh. Saya nampak kan. Jadi kalau tidak, kalau nampak sehat je, Alhamdulillah. Tapi nampak malam ni very fresh ya, sebab tadi kita makan nasi ya, lepas ni makan roti John dari England. Roti John tu yang sedap sekali dia sembang tu ya. Kalau takut hari ni tak sedap, wallahualam lah. Okey, sedap ya. Kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini kita akan lihat fi'il mudhari' khususnya, dan sebelum itu kita lihat apa tu slide ulang kaji kita ya. Slide ulang kaji ni kita lihat slide yang berkaitan dengan saraf saja. Ada lebih kurang 450 slide on saraf only, but we have done 25 ya, 25. Untuk nahwu ada 4250 slide baru habis ya. Jadi banyak tu kan, banyak, sangat banyak. Jadi saya berdoa kepada Allah tuan-tuan sentiasa komitmen yang tinggi, kerana inilah sebenarnya bekalan kita yang akan kita bawa bila kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat ya. Kaedah kita tuan-tuan dah belajar lebih kurang 45 kali, dan kita akan sebut konsep-konsep tu berulang kali. Maknanya tuan-tuan tengok aje, dengar saja konsep tu. Tak faham tak apa, dengar. Ini kaedah yang dicadangkan oleh Oxford University. Dengar. Sebab kita tak ada masa nak ulang kaji. Yang kita ada masa dengar saja. Yang penting, the best method is to come to class. Ya, rehat tak apa, sambil berkipas tak apa. Sebab kita tak ada exam. Sebab kiraan pahala kita dengar datang kelas. Ya, bukan dapat. Dengar datang kelas, bukan dapat. Saya yakin insya-Allah bila baca Quran dia akan dapat. This is about saraf. Saraf saja ada 425 slide. Ini baru 25 slide. Saraf, jangan lupa, saraf adalah mencantumkan fi'il dengan isim, fi'il dengan dhamir, isim dengan dhamir, fi'il mudhari' dengan dhamir, dan kita cantumkan huruf-huruf ni jadi satu perkataan. Ini dikatakan saraf. Ini al-madrasatu, nama dia sekolah, dan cantuman dari alif, lam, mim, dal, ra, sinta, dan ru dia darasa. Zahabtu ni dari zahaba jadi campur dengan ana jadi zahabtu. Qalami ni qalamun campur ana jadi qalami. Usolli ni dari alif campur solla. Usolli, saya sembahyang. Ini fi'il madi, ini isim, ini fi'il mudhari', ini isim ma'rifah. Ma'rifah maksudnya the definite isim definite ya. Okey, jadi saraf maknanya kita menyusun lafaz atau kalimah dengan menyambungkannya dengan domain-domain 14. Mislu, contoh. Kemudian nahwu pula kita belajar, ta'lim ni belajar. Malam ni ada ta'lim, ada belajar hubungan baina di antara kalimah-kalimah di dalam ayat, sama ada kalimah itu baris depan,
baris atas, baris bawah, atau baris mati. Jadi bila kita belajar nahwu, kita akan belajar ayat. Ayat ini nama dia jumlah. Dia nama dia jumlah. Jadi bila ada ayat, maka adalah baris. Barisnya kita kena baca kana. Kana ni in whatever condition they always stay tetap. Kana, tak boleh kata kanu, kanu tak ada. Kana. Kana maksudnya adalah. Muhammadun. Hubungan antara kana dengan Muhammad ini ada, iaitu bila ada kana, maka isim yang paling dekat dengan kana ni adalah mesti berbaris depan. Berbaris depan marfu'. Dan next isim mesti baris atas mansub. Jadi hubungan antara aliman dengan kana ni ada. Aliman ini sebenarnya dia jadi khabar pada kana. Tuan-tuan dengar perkataan khabar kana, isim kana. Isim dekat dengan kana, tapi khabar kana next to isim kana. Adalah Muhammad itu seorang yang pakar di dalam ilmu fiqh. Ini bukan fiqh ya. Fi ni huruf jar. Ilmi berbaris di bawah sebab ada fi. Al-fiqhi juga baris bawah sebab dia jadi mudhafun ilaih. Kita dengar berpuluh kali pun tak apa. Fi jar, ilmi majrur, fiqhi mudhafun ilaihi. Ini kita dah belajar. Jadi inilah stem yang kita nak kena faham konsep dia. Konsep dia domer. Domer ini dia bercantum dengan semua perkataan dalam Quran. Walaupun kecuali dia tak ada bercantum dengan dia aja. Domer ada 14. Dia bercantum dengan fi'il, dia bercantum dengan isim, dan dia bercantum dengan sisipan. Dulu kita kenal ini sisipan sebab di bawah sisipan ada dua, iaitu haraf dan juga isim. Isim ini tidak sama dengan isim ini. Isim ini adalah isim yang boleh berubah. Isim ini tak boleh berubah, tetap. Sebab dia berada di bawah sisipan, dia tetap. Macam mana pun dia tetap, dia tak berubah baris. Macam tu je. Kalau haza, tak boleh kata huza, tak boleh. Kalau hazihi, di mana-mana juga dia akan tetap baris dia tidak berubah, tetap. Zalika, ini dikatakan isim di bawah kategori isim. Ini isim mausul dan isim isyarah. Tuan-tuan kena sebutlah nanti isim isyarah, isim mausul, isim isyarah, isim mausul. Bila kita sebut nanti dalam Quran, dah tahu dah isim isyarah. Ini haraf. Haraf, kita jangan lupa ini haraf. Haraf itu, ini saya masukkan haraf jar. Ada banyak haraf. Ya, kita ada nota kita dulu. Haraf banyak. Ada 80 haraf semua. Bila kita buka Quran, tuan-tuan tengok isim isyarah, kita mesti faham bahawasanya isim isyarah tu dia berada di bawah kategori isim ni. Ya, bila kita jumpa al-lazi, kita faham dia berada di bawah ni, dia bukan di bawah ni. Ya, dia berada di bawah ni, kena faham ya. Kalau tengok al-lazi, tuan faham ini muzakkar, yang untuk lelaki. Kalau al-lati, ini muannas. Itu kena faham, itu konsep muannas. Jumpa yang ni huruf jar. Ya, huruf jar. Lepas dia mesti isim. Itu je, itu konsep dia. Isim isyarah ada dekat, ada jauh. Ya, kalau haza dekat, kalau zalika jauh. Ya, haza dekat. Kalau dekat laki-laki, haza. Dekat perempuan, hazihi. Jadi masalah bahasa Arab ni yang jadi rumit sebab dia ada laki perempuan, dia ada laki perempuan. Ingat, sebab dia rumit, ada laki perempuan. Bahasa lain tak ada laki perempuan, sama je. Ya, kalau ada pun sekadar ganti nama je, he or she je. Ya. Tapi bahasa Arab bukan saja laki perempuan, ada pula laki satu. Ya, bahasa lain ada satu tapi ada jamak. Dia ni ada satu, ada dua. Ada dua, DUL, dua. Ini bahasa Arab. Sebab ni dia susah. Dia susah kerana dia ada laki perempuan, ada dua. Yang lain tu sama je. Okey, tengok. Isim isyarah. Isim isyarah apa tu, tengok dalam Quran. Contoh Quran ya. Isim isyarah. Haza. Cuba kita sebut. Haza kitabun musaddiqun. Ya. Haza ni laki perempuan? Laki. Dia ni dekat. Dekat ya. Dia dekat. Haza kitabun musaddiqun.
haza sirati mustaqiman, inilah jalan saya yang benar. Ini dekat. Kalau jauh, zalikal kitabu la raiba fi, itu jauh. Ini jauh laki-laki, jauh perempuan, tilka perempuan, tilka hududullah, itulah dia sempadan Allah. Hudud ni yang kita nak bincang ini, hudud ni hukum Allah. Hududnya, hudud ni artinya bila kita pasang ni, ini hudud, tak boleh jemberang dah. Kalau boleh jemberang lagi bukan hudud, ya, itu hudud, bukan hudud. Yang kedua ni, hazani khosmani, ini dua orang yang sedang bergaduh, sedang bertengkar. Hazani, laki-laki, dekat. Kalau ba'id, ulaika, laki perempuan pun sama. Hazani lasahirani yuridani, hazihi, ini qarib satu, ini qarib ramai, ini ba'id ramai. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang hafiz. Innaha ulai yuhibbun, inilah orang-orang yang kasihkan Allah. Ulaikal muqarrabun, itu dia orang-orang yang itu jauh, ya, laki perempuan pun sama. Okey, isim mausul. Isim mausul, ya, isim mausul, ada laki, ada perempuan. Ada laki, ada perempuan. Contohnya allazi dengan allati, dia ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Allazi huwallazi arsala rasulahu bil huda, allazi arsala, dialah yang mengutuskan rasul, ya, dia Allah. Allazi, allazani, ini jarang dipakai dalam Quran, tapi yang banyak ni allazina, ya, allazina amanu wa amilus solihat, ya. Allati perempuan seorang, allati perempuan seorang. Kalau berdua allatani, dan kalau jamak allai. Kita tengoklah berapa kali pun, ya. Okey, tengok dalam Quran, isim mausul, allazi kuntum bihi tastajilun, yang kamu semua dengannya minta cepat. Wallazi kafaru, ini jamak, ya, dan orang-orang yang kufur, ya. Okey. Afara'aital ladzi tawalla, apakah engkau lihat orang yang tawalla ni, berpaling, ya. Allazina, tentang yang penting kita tahu ini isim mausul, jangan bertukar dengan isyarah. Tengok, ini memang singa lelaki, ini singa perempuan, ini jamak lelaki, ini jamak perempuan, ya, kan. Kalau ada pendrive tuan boleh ambil, ya, pendrive. Okey, kita tengok ni. Ya, ini haraf. Bila kita belajar tentang haraf, tuan-tuan mesti ingat, haraf kita belajar, ya, ada banyak haraf. Okey, contohnya ini yang kita belajar ni huruf ja, ya. Huruf ja, haraf ja. Ini tuan-tuan boleh tahu kan? Lepas haraf ja ni mesti isim bari bawah, isim bari bawah, isim bari bawah, bari bawah, semua bawah kan. Jadi dengan sendirinya bila kita tengok huruf ja ni, dia mesti isim, ya. Nikah ni bi, isim, ni isim, ni ini wallahu, ini bukan, ini salah, patutnya wallahi. Kalau wallahu ni mubtada, wallahi waw ni waw sumpah, macam tallahi, wallahi, ini semua ayat ni salah, the whole ayat ni salah, ya. Patutnya wallahi, macam tallahi, dia mesti di bawah. Jadi bila kita belajar haraf, ini yang saya nak biasa dengan tuan-tuan puan supaya memahami. Bila jumpa B ni, ini huruf ja, dia memberi makna B dengan ataupun B sumpah, billahi, ya. Kalau ini B huruf ja, kalau billahi B qasam, B sumpah. Billahi, wallahi, watallahi, ini semua sumpah. Te ni satu saja, iaitu te qasam. Tapi waw ni, ingat tak, waw ni banyak. Ada waw ataf, waw sumpah, waw hal, waw ma'iyah. Ingat, cuba sebut je. Waw sumpah, ingat, wallahi, waw ataf, ini waw ataf.
Wa ikut. Wa ma'iyah. Ya, contohnya kita ambil saya berjalan dan isteri. Maksudnya kena sebut Ustaz Abdullah berjalan dan istria. Istria tu kena baris atas sebab dia jadi waw hal. Bila saya pergi mana-mana, isteri ada sama. Tapi isteri tak boleh letak bagi depan sebab dia bersama dengan saya. Dia kena letak baris atas. Jadi hal. Dan satu lagi waw apa? Jadi kita akan jumpa dalam buku hijau. Nanti sekali kita beri contoh. Ini huruf hijaiyah. Bagaimana kita nak membentuk fa'il? Fa'il. Ini fa'il ya. Tarkibul fi'li. Kita nak membuat fa'il. Tarkib ni nak menjadikan fa'il, nak menyusun fa'il. Inilah perkataan-perkataan yang kita gunakan untuk menyusun fa'il dalam bahasa Arab. Dan ini nama dia huruf hijaiyah. Huruf eja. Dalam bahasa Inggeris dia panggil alfabet. Alfa tu maknanya 1000. Bet, penggan. Bet syair tu kan. Maksudnya dari 29 ini kita boleh buat beribu-ribu ayat. Itu dia katakan alfabet. Alfabet tu dari bahasa Arab, dicuri oleh orang putih, dia gunakan bahasa dia alfabet. Tapi bila dah kena curi, orang Arab pakailah al-huruful hijaiyah. Huruf mengeja. Okey, tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok ni, huruf mengeja ni, alif beta ni, di antara huruf-huruf ni ada yang ada makna sendiri. Ingat lagi tak? Dia panggil huruf ma'ani. Mesti ingat dalam fikiran. Huruf ma'ani, umpamanya ber ada makna dan ada nama. Ber sumpah, ber huruf jah ada makna. Okey? Lam ada makna. Lam artinya mana? Bagi. Jadi yang ada makna ni kita kata huruf ma'ani. Tetapi pada masa yang sama dia juga jadi huruf hijaiyah. Ya? Semua ni huruf hijaiyah, tapi di antara hijaiyah ni ada huruf ma'ani, iaitu yang ada makna sendiri. Seperti di sini tak ada amzah. Amzah makna dia adakah. Ya, ada lagi tak? Wow dan ya. Ada lagi tak? Fa, maka. Okey, ini adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani ni ada yang satu huruf, seperti B satu huruf. Ada yang dua huruf, seperti lam dengan alif memberi makna la. Ya, la. Ya, seperti mim dengan nun, min dengan nun, min dengan nun, jadi min, yakni huruf ma'ani tu. Dan nama dia huruf ja. Dan ada tiga huruf, umpamanya kaf, mana kaf? Kaf dengan ya, dengan fa jadi kaifa. Kaifa, bagaimana? Tetapi mereka ni tidak ada makna kalau tidak cantum dengan perkataan lain. Ya, umpamanya kaifa. No meaning kaifa. Kalau kaifa haluka, apa khabar awak? Itu baru ada makna. Itu ingat konsep haraf. Okey? Okey. Jangan lupa tuan-tuan. Jangan lupa di antara haraf-haraf ni, huruf-huruf ni ada tiga huruf yang luar biasa. Alif, waw, ya. Nama dia huruf ilat. Jadi kita kena tahu kenapa Tuhan gunakan huruf ilat ni untuk mengeja ayat Quran. There must be reasons why. Nama dia ilat. Ilat ni mana dia penyakit. Maksud penyakit, bila dia bertukar jadi fa'il lain, dia akan hilang salah satu perkataan tu. Ni, mungkin alif hilang. Kalau fa'il biasa, dia tak hilang. Dia kekal, dia maintain. Itu makna ilat. Makna yang mungkin boleh difahami mudahlah. Kita ambil contoh lagi. Ini huruf ilat. Di antara huruf-huruf ni ada huruf ilat, iaitu alif, waw, ya. Dalam ilmu tajwid dinamakan huruf mat. Ya, huruf mat, dan kena baca ikut kesesuaian. Mat jaiz, mat wajid, mat lin, mat arid dan sebagainya kan. Now kita lihat. Ini yang rumit sikit. Dan supaya tuan-tuan dapat gambaran dalam fikiran kita apa yang kita lakarkan di sini. Daripada huruf-huruf tadi kita buat fa'il. Ini the division of verb in the Quran. Fa'il dalam Quran ada sahih, ada mu'tal. Sahih pula, sahih dia tidak ada alif wa ya dalam salah satu dari tiga ni. Tak ada. Jadi kalau mu'tal
dia ada di antara 3 huruf ini, sama ada huruf depan, huruf ilah, huruf tengah, huruf ilah, huruf akhir, huruf ilah, nama dia mu'tal. Dia mu'tal, ya, mu'tal. Jadi kita pergi kepada sahih. Sahih, dia tidak ada langsung alif wa ya. Yang ini bukan alif, ini hamzah. Langsung tak ada. Ya, langsung tak ada. Ya. Kalau dia sahih, ada 3, sahih salim. Cuba tuan-tuan salim, mudha'af, mahmuz. Memang kena sebut salim, mudha'af, mahmuz. Okey, bila salim, dia tidak mudha'af dan tidak mahmuz. Ingat, bila salim, dia tak ada tasydid, daraba, tak ada tasydid dan tak ada hamzah. Itu salim. Salim mean perfect. Kalau dia ada hamzah seperti madda, asal dia madda, bacaan dia, madda. Ini mana mudha'af? Mudha'af ni mana double. Ini kita katakan sahih mudha'af. Madda huwallazi maddal bahra, dialah yang memanjangkan lautan. Lautan tu tak nampak panjang, okey. Mahmuz bila ada hamzah. Mahmuz ni mana? Berhamzah. 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 Sama ada hamzah di kepala. Tuan-tuan faham tak kalau di kepala ni? Kepala di fa, di pa fi'il. Ataupun hamzah di ain, ataupun hamzah di lam. Kalau hamzah di kepala, dia panggil the perfect hamzah, iaitu misal. Kalau kita tengok Al-Quran, ya, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, itu kita kata fi'il mahmuz, misal. Ya, wa iza sa'alaka ibadi anni, bila bertanya engkau hamba-Ku tentang aku, ceritakan kepada dia aku ni rapat, itu ajwaf. Ya, iza ja'akal munafiqun, bila tiba orang munafik kepada Muhammad, itu mahmuz, nakis. Mu'tal. Jadi sahih ada 5 lah. Kita belajar kan, ini pun ada 5. Ini jangan kira, ini ada 5. Okey, kalau sekiranya huruf ilah itu di awal, di kepala, di fa'ul fi'li, maka kita kata the perfect mu'tal. Kalau di tengah-tengah, qala yaqulu qul ya Muhammad, itu sebenarnya fi'il mu'tal ajwaf. Ya. Kalau mu'tal di akhir, tak kira sama ada di akhir alif, waw atau ya, dikatakan mu'tal yang kurang, nakis boleh kurang. Kalau mu'talnya double, dekat-dekat, dan double-nya dekat-dekat, maka dikatakan double yang dekat-dekat. Kalau mu'talnya dua-dua double, tapi in between tu ada huruf biasa, dia panggil double berpisah. Lafif mafrud, lafif makrun, ya. Dan ini kalau 2, 3, 3 tu huruf mu'tal awal dikir lafif, tapi ini tak ada disebut dalam buku nahwu. Okey, ada soalan ni? Ini dhamir. Ini yang kepala besar sekali dalam ilmu nahwu, kerana dia ni bercantum dengan semua orang, termasuklah dengan haraf. Kalau kita ambil contoh, ya, kita ambil dhamir, dia bercantum dengan fi'il, dengan isim. Ini kita sebut banyak kali dah, dengan haraf. Ya. Ingat, fi'il ada 3, madi, mudhari', amar. Madi, mudhari', dan amar. Isim tak ada apa-apa, ya. Haraf, banyaklah haraf tu kan. Okey, kita ambil contoh. Kita ambil satu contoh perkataan ana saya. Okey, kita ambil satu contoh perkataan fi'il madi, zahaba. Zahaba bila bercampur dengan ana, dia jadi zahabtu. Okey, semua fi'il madi. Tu ni dari segi sarafnya ana. Okey, saya telah pergi. Dengan fi'il mudhari' dia akan jadi azhabu. Okey, bila dia fi'il mudhari', dia mesti kena bagi depan. Bila fi'il madi, mabni, tetap. Jangan lupa, tetap kena ingat tu, tetap. Bila amar, ana tak ada. Isim, kita ambil perkataan qalamun, dia jadi qala
Qala. Ni, ini isim. Ini isim. Dia jadi I. Ini jadi U. Ini jadi I. Dengan haraf, kita ambil contoh perkataan haraf min. Min ni. Haraf dengan isim sama. Ini maksudnya perubahan dhamir bila bercantum dengan fi'il, isim dan haraf. Dan dia mesti bercantum. Ya. Ini kalau kita pecahkan, dia akan jadi qalamun plus ana. Qalamun plus ana. Ini kalau kita pecahkan min campur dengan ana. Ini kalau kita pecahkan, ya, zahaba, ya, campur dengan ana. Ini kalau kita pecahkan, ya, ni a campur dengan zahaba, sebab fa'il mudhari' duduk di depan. Okey, itu dia beza dia. Ya, jadi ini tuan-tuan. Dhamir kalau satu macam ni begini, ini dia tetap dalam keadaan marfu', berbaris depan, tapi tak nampak dia baris depan sebab dia mabni. Ya, teringat tak? Kalau ni saya kata dulu, kalau ana campur dengan zahaba, dia akan jadi zahab tu. Zahab tu, ini nama dia muttasil, bersambung. Ini nama dia munfasil, berpisah. Ya, ada dua, ada berpisah, ada bersambung. Ada berpisah, ada bersambung. Itu je dhamir. Satu lagi dia panggil mustatir. Mustatir ni tersembunyi. Tuan tak dengar lah banyak kali buat apa? Mustatir. Mustatir ni maknanya hidden. Ya, hidden, ya, bersembunyi. Muttasil ni dia panggil combine dhamir. Combine dhamir, ya. Munfasil ni dipanggil separate dhamir. Ya, berpisah. Ini combine dhamir. Ini hidden dhamir. Umpamanya perkataan zahaba, ya. Dalam tu ada dhamir iaitu huwa. Dalam ni ada orang iaitu huwa. Jadi ini saja tiga jenis dhamir. Ya, ini, ya. Yang kita dah mula kaji. Ini muttasil. Cuba sebut yang ni munfasil. Munfasil ni berpisah. Munfasil berpisah. Ini separate dhamir, munfasil berpisah. Ini combine dhamir, iaitu bersambung. Dan ini hidden dhamir. Hidden ni kita tak nampak dhamir. Tak nampak. Hanya ini satu saja yang hidden, yang duduk di bawah huwa. Ya, hidden, tak nampak. Sebenarnya dalam ni ada orang, iaitu orangnya adalah huwa. Kita dengar banyak kali tak apa. Yang lama-lama dia lekat. Kalau saya letak perkataan zahaba, ya, di sini, zahabtu, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtun, zahabti, zahabtuma, zahabtumna, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Berbeza. Ya, kalau mudhari' azhabu. Apa dah azhabu? Azhabu, nazhabu, tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabna, yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabna. Okey, itu kalau tuan-tuan dengar saya tak apa. Tak ada masalah dengar. Tengok pula amar pula. Amar tak ada untuk ni. Anan tak ada. Huwa humahum tak ada. Dia ada untuk ini saja. Anta. Kalau untuk anta, izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Ya, untuk amar. Untuk isim, kita ambil contoh sa'atun. Ya, sa'atun. Jam. Sa'ati, sa'atuna, sa'atuka, sa'atukuma, sa'atukum, sa'atuki, sa'atukuma, sa'atukunna, sa'atuhu, sa'atuhuma. Ini Ustaz Syok sendiri. Tak apa, pasal ini kat teori. Tuan-tuan dengar saja. Dengar saja, tak faham tak apa. Dengar saja cakap saya. Dengar saja. Ya, sebab apa? Pasal tuan-tuan tahu tak apa kerja otak kita? Otak kita dia register apa yang kita dengar. Sebab itu saya nak dri dengar tu. Macam saya bawa isteri pergi makan rojak dekat satu tempat. Tengah-tengah makan rojak ni, makan rojak ya. Makan rojak ya. Siapa ni? Dari mana tu? Kena burung kat belakang. Tuan Sri, makan rojak ke?
Saya tu kata orang masa dia kuit kaki. Mengada budak perempuan tu. Suara perempuan kan. Mengada. Jadi budak yang bawa rajak tu dia suka. Makan rajak ke? Dari mana? Ada dekat Kelantan tu. Assalamualaikum. Bukan saya kata tidaklah. Mana kita dengar je, sedengar je. Tuan-tuan tak percaya, dengar je lah. Okey ya, tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Tengok je. Ini tuan-tuan, color yang kita guna ni pun ada signifikan. Bukan sebarangan. Tengok ada hijau tu. Jangan fikir hijau pilihan raya. Ada biru dengan merah. Tengok tuan-tuan, tengok. Just observe saja. Ana campur darabah, dia jadi darab tu. Nahnu campur darabah, jadi darabna. Darabna ni pukul. Saya telah pukul anjing. Kami telah pukul anjing. Awak telah pukul anjing. Kalau antuma, darabtuma. Awak berdua telah pukul anjing. Antum darabtum. Ya. Jadi bila kita tengok darab dalam Quran dan kita tahu ini dhamir. Dan dhamir ni kita kata mutakallim mufrad. Mutakallim jamak. Betul tak? Mukhatab mufrad. Mukhatab musanna. Mukhatab jamak. Betul tak? Ini mukhatabah perempuan. Mukhatabah dua. Mukhatabah banyak. Jadi bila kita belajar nahwu tuan-tuan, tuan-tuan mesti kena tahu nama dia. Mesti tahu nama dia. Kalau orang belajar tafsir tanpa nahwu, dia tak tahu nahwu, dia tak reti nama-nama, dia tak faham. Ya? Tuan tengok ni, bagi contoh kan, tengok ni huwa. Huwa tengok campur dengan darabah, dia still darabah. Ya? Tak ada tambah apa kan? Tak ada apa-apa ekstra kan? Kalau huma darabah. Kalau hum darabu. Kalau hiya darabat. Huma darabah. Huma perempuan darabata. Huma laki-laki darabah. Huma perempuan darabata. Ya. Hunna darabah, darabna. Jadi malam ni kita nak belajar tentang fa'il mudhari'. Ya, jadi ini kita ulang kaji. Tengok sikit lagi. Ni dia. Kita tengok saja. Lil maklum ni maksudnya fa'il madi yang biasa. Mana yang dia panggil aktif ataupun positif. Dia lawan dia fa'il madi majhul. Majhul ni kita panggil apa? Bangun kena buat. Ni bangun kena buat. Ya. Maklum dan majhul ya. Macam fatah tu, okey. Tengok. Ya. Dhamir. Sama dengan dhamir. Jadi tuan-tuan kena faham, ini semua fi'il madi. Ini semua fi'il kena faham ni. Dan kena tak susah, langsung tak susah nak faham ni. Tapi kena biasa je. Okey? Saja. Ana fatahtu. Darabtu. Ini pattern fa'ilah. Ingat lagi tak pattern fa'ilah? Hasibtu. Fa'ilah. Alimtu. Ini pattern fa'ulah. Kaburtu. Kaburtu maknanya saya telah membesar. Kaburtu daripada kabura. Ya? Diam je. Diam tu bukan apa, kagum. Huwa tu perfect tak apa, huwa tu. Ya mana? Huwa. Ya huwa tak ada. Tak perfect, semua perfect. Semua perfect. Huwa sama jangan. Huwa tak ada ubah. Asal. Huwa asal. Kalau kita belajar saraf, inilah dia yang kita kena belajar. Bila tuan-tuan dah lulus laluan ni, maka senanglah. Kita senanglah ya. Okey. Tengok ni. Yang mudha'af. Ya, huma darabata. Huma fatahata. Sebab perempuan dia darabat. Darabata. Okey. Kalau nak mudah baca macam ni jelah. Ya. Darabtu, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Hafaz. Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Macam tadi lah, makan apa tu? Tuan-tuan jangan risau. After 50 rakaman ni, tuan-tuan insya-Allah dapat basic tentang saraf.
Allah Ta'ala tolong kita. Jangan risau. Ya, Cik Sa, kita mengalami satu perubahan yang positif dalam nahwu saraf ni. Kita kena berfikir kita akan dapat. Jangan berfikir tak dapat. Ya. Lepas tu dalam apa juga hal, kita kena ada juga gila-gila sikit. Gila-gila tu artinya kena rajin gila. Budak-budak kata sekarang ni. Okey, kena ulang kaji. Jangan ni hasibna, hasibtuma, hasibtum, hasibti, hasibtuma, hasibtuna, hasibna. Begitu. Nah. Itu yang kadang-kadang duduk pasal malam pun hasibah. Ni alimtu, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuna, alimata, alimna. Ya, itu fi'il madi. Okey, ini fi'il mudha'af. Masih lagi sahih. Tengok. Ini bagi isim kan? Okey. Tuan-tuan, kita rehat dulu. Take 1 or 2 minit. Okey, ni kan. Okey, jangan ni taksir. Okey. Ini fi'il mudhari'. Ini yang kita dah belajar tadi semua. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah fi'liyah, dah belajar semua. Ini jumlah ismiyah. Ingat lagi tak? Bila tanya ingat, diam. Tuan-tuan, okey, kita tengok sini. Kita dah belajar ni. Ya, yang sedih ya, auzan. Auzan ni pattern ya. Pattern fi'il. Fi'il ni ada tiga. Satu pattern yang kedua a i a. Yang ketiga a u a. Dia orang baca macam tu. Ya. Mana fa'ala, fa'ula. Tu dia. Ingat tak? Daripada ini ada 3 pattern lagi. Dia keluar 3. Iaitu fa'ala, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Ini ada 2 pattern. Fa'ila, yaf'alu, saya lupa dah. Ini satu saja. Kabura, yakburu. Jadi jumlah sekali 6 pattern dalam fi'il dalam Al-Quran. Tu. Ya. Tapi nampak diam semua ni. Tak apa, jangan risau. Bila kita deri besok, dia akan mari semua ni. Tuan-tuan. Okey? Ini tengok kan? Tengok pattern dia kan? Yang kita belajar dulu. Okey, ini auzan ula. Pattern yang pertama daripada 6 pattern. Iaitu yang fa'il madi dia semua bagi atas. Jadi dalam Quran dia ambil contoh akala darabah yang same pattern dengan fa'ala. Ya. Tengok perhatikan. Ni pattern yang kedua. Ini tadi pattern yang pertama ya. Okey, pattern yang kedua. Ini pattern yang kedua. Okey, fa'ilah. Syaribah. Okey. Jadi dalam Quran bila sebut syaribah, maka dia second pattern. Ya, ini dalam ni. Ya, lebih kurang samalah dengan yang kita buat dulu, cuma beza-beza tukar-tukar nama dia. Okey. Ini tengok dia bagi pattern 3. Tasri dalam dulu kita kata ini pattern 4. Ingat lagi tak? Pattern akhir sekali ni, pattern 6. Ya, tapi tak apa. Kalau anda tengok perkataan karim, perkataan kabir, dia datang daripada pattern ni. Kabura. Kabura ni. Kalau tuan-tuan rasa confused, tak apa. Biar confused. Dia masuk balik dalam tu. Kabura ni maknanya macam kaki bengkak kan. Kabura, bengkak. Ya. Okey, kabura. Mana ini perkataan, perbuatan. Tuan-tuan dengar, tengok saja. Nanti kita akan bagi exercise sekejap lagi. Okey? Okey, ini tengok. Kita dah belajar. Ini dulu kita kata bab. Masalah nama adalah problem kita ni. Ni bab 1 ataupun pattern 1, bab 2, bab 3. Bab 1 ini dia. Ni fa'ala, akala, darabah. Yang sama dengan dia akala, darabah. Dah banyak lagi. Bab 2 fa'ila, syaribah, hasibah. Bab 3 okey. Jadi tuan-tuan mesti tahu
Fi'il ni ada terbagi pada 6 bab. Ini ya. Ini contoh dia kan. Contoh dia. Okey. Kabura. Tengok ni. Okey. Tengok ni. 1, 2, 3. Okey, bercantum dengan antar, ya, bercantum dengan ni. Okey, ayat. Kubra. Kubra isim. Isim tapi dari kabura. Kabura. Nanti kita deri, okey? Insya-Allah kita jumpa. Ya. Kabir daripada kabura. Sebab setiap isim ada root. Root dia tu yang jadi sama ada bab 1, bab 2, bab 3. Kita lupa ni sekejap. Bawa sementara waktu. Sambil berehat ya. Bila kita masuk 50 kuliah nombor 1, tuan-tuan akan dapat buku. Dan buku tu kena beli di Pustaka Majid. Ya, tuan-tuan baca dan boleh faham, baca sendiri, faham dah buku tu. Siapa yang tak faham baca buku tu, tak lama lagi faham dah. Saya belum bagi buku lagi sekarang. Buku tu harga dia RM16, RM12, dalam RM100 lah. You can have your own dekat Pustaka Majid di Gombak. Kalau tak dapat, kita boleh beli banyak-banyak. Kita malam ni, kita mengenali fi'il mudhari'. Okey? Okey. Okey, di sini dia menggunakan perkataan yaftahu. Nampak tak? Nampak tak apa tu? Rakam, fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' majzum. Ingat, fi'il mudhari' dia boleh berubah. Hanya fi'il mudhari' yang berubah. Fi'il madi, fi'il amar tak berubah. Fi'il mudhari' dia berubah kepada baris depan, baris atas, atau baris mati. Dia tak ada baris bawah. Baris mati nama dia majzum. Cuba sebut majzum. Majzum. Baris atas mansub. Baris depan marfu'. Okey, bila kita tengok fi'il mudhari', tuan-tuan mesti ingat. Ya, tuan-tuan perhati betul-betul ni. Nanti kita deri dalam Quran. Ya. Ini mudhari'. Mudhari' ni makna present tense. Okey? Mudhari'un. Present tense, ya. Okey? Okey. Kita tengok perkataan yaftahu. Ini mesti mudhari'. Yaftahu. Mesti mudhari'. Dan mudhari' ni bila tak ada apa-apa, dia mesti bagi depan. Bagi depan ni dia mesti marfu'. Bila tak ada apa-apa depan tu, bagi depan marfu'. Buka. Ya, buka. Yaftahu, buka. Kalau tuan-tuan tengok, apa dia root fathah? Fathah. Root dia? Fathah. Bab 1. Yang tu, ada bab dia kan? Bab dia. Okey. Isim dia Al-Fatihah. Al-Fatihah. Isimnya buka. Ya, buka. Tuan-tuan, bila fi'il mudhari' yaftahu. Tuan-tuan ingat. Bila fi'il mudhari' kita mesti ingat di dalam ni ada dhamir. Iaitu dhamirnya adalah huwa. Ingat lagi tak? Huwa yaftahu. Dia buka kan? Okey. Dia bagi depan. Okey. Kenapa dia berbaris depan? Sebab dia tak ada alat yang menjadikan dia baris mati. Kalau di sini ada lam, di sini mesti kena mati. Lam yaftah. Mati ni nama dia majzum. Majzum. Hanya ada pada fi'il mudhari' saja. Mati. Majzum. Mati. Tuan-tuan jangan risau langsung. Buka Quran nanti kita jumpa mana yang mati, mana yang marfu'. Bila dia mati, dia ada lam. Lam ni dan dia punya members. Members ada dia. Member dia yang kerja sama mematikan fi'il mudhari'. Dan tanda mati dia mati. Sukun. Sukun, tanda mati dia sukun. Boleh? Bila dia taruh lan di sini, lan dia di sini dia akan jadi yaftaha. Yaftaha ni nama dia mansub. Mansub ni berbaris atas. Kenapa masuk lan jadi yaftah, masuk lam jadi yaftah? Kedua-dua makna tidak. Tetapi yang ini tidak akan selama-lamanya. Yang ini tidak pada masa ini, mungkin yes pada masa depan. Sebab itu dia pakai mati.
Inilah karinah nahwu dan saraf dalam Quran. Nak tanya tak boleh dah. Nak tanya tak boleh dah. Bukan lam ini untuk selama-lama. Dah, ini Dr. Wi, ini untuk selama-lamanya. Lan, yang ni untuk selama-lamanya. Oh, saya ada faham lam. Tak, lam ni untuk hari ni. Mungkin besok dia pergi. Lam. Lan. Lan no. Dua-dua memberi makna tidak, memberi no. Ini pun no. Tapi ini no forever. Ini no for time being. Mungkin yesterday, mungkin tomorrow pergi. Jadi tuan-tuan faham konsep fi'il mudhari' berbaris atas, berbaris depan, berbaris mati. Jadi yang berbaris depan ni adalah asal. Dipanggil asal. Asal dia. Asal fi'il mudhari' baris depan. Dia berbaris mati kalau dia ada lam, makna baru. Dan kalau ada lam, dia mesti hidup. Kalau baris atas ni nama dia mansub, kalau baris mati ni nama dia majzum. Jadi kita buka Quran nanti. Okey? Tengok. Tuan nampak tu? Okey. Tuan tengok. Yaftaha mansub tu baris. Yaftaha. Tak. Ini huruf ya. Yaftaha. Yaftaha ni Kan yaftahu. tak yaftaha. Ya ini yaftahu. Ini maksudnya ini positif mean open. Ini negatif forever, not open. Ini negatif for time being. Mungkin besok dia buka. Itu beza dia kan. Jadi ini pun ada member dia. Beberapa member dia yang bekerja, yang sama peranan dia seperti lan ni. Ya, jadi tuan-tuan kena ingat, ini pun ada member, ini pun ada member. Ya. Ingat, dalam membicarakan isim mansub ada 12 reason. Ya. Tapi fi'il mudhari' dia mansub ada satu reason saja. Reason dia bila ada alat mansub dan member-member dia. Tengok baris pertama, ni baris ni. Okey, yaftahu itu marfu'. Itu marfu'. Tengok ini, tengok yang depan sekali ni. Okey, yang depan. Tengok baris laju pertama. Okey, yaftahu, nampak tak? Nombor 1 yaftahu. Yaftahu itu fi'il mudhari' marfu'. Itu semua dua marfu'. Apa tanda dia? Baris depan. Baris depan. Marfu' tanda dia baris depan. Apa sebab? Sebab dia mufrad. Okey? Yang kedua, yaftaha ni dua-dua buka. Marfu' juga. Apa tanda dia marfu'? Alif nun. Alif nun. Sebab dia musanna. Alif nun. Tanda dia alif nun. Okey, yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, yaftahuna. Mereka semua buka. Marfu' tu. Apa tanda dia? Waw nun. Tanda dia waw nun. Nombor 4 sama. Taftahu. Tanda dia dhammah. Taftahani. Tanda marfu' di alif. Dan yaftahna. Yaftahna tu tuan-tuan, itu bukan marfu', itu mabni. Tulis nombor 5 tu, nombor 6 tu tulis mabni. Sebab dia bila bercantum dengan nun perempuan, dia tetap, dia tak berubah. Taruh apa-apa pun dia tak berubah. Taruh an ke, taruh lam ke, dia tidak berubah. Ini satu je fi'il mudhari' yang mabni. Ya? Ada lagi satu bawah ya. Tengok nombor 7. Taftahu. Taftahani. Taftahuna. Okey, nombor 10. Taftahina. Ya. Taftahani. Taftahna. Ya. Jadi tuan-tuan, nombor 12 tu tulis yang ada tanda bintang tu, dia mabni. Beginilah orang belajar nahwu tuan-tuan. Susahnya. Ini moden dah, ada slide semua. Zaman-zaman Tok Kenali dulu mana ada slide? Semua sebaris, tak ada titik apa. Ini tuan-tuan mudah kan. Okey, alhamdulillah, syukur kan. Tengok yang ke-13 tuan-tuan. Aftahu. Aftahu mean saya sedang buka. Naftahu, kami sedang buka. Itu semua marfu'. Dan tanda marfu' dia baris depan. Kenapa dia ni semua marfu'? Kenapa dia semua marfu'? Betul-betul sebab dia mudhari'. Yang kedua sebab dia tak ada alat yang menjadikan fi'il ni mansub atau majzum.
Itu dia. Ini kena hafal sifir ni. Dia tak ada apa tadi? Sebab dia tak ada alat yang menjadikan dia mansub atau seperti huruf jar majzum. Untuk fi'il mudhari' tak adalah huruf jar. Dia ada alat mansub, alat majzum. Isim saja dari huruf jar. Tengok. Fi'il mudhari' yang ada di sebelah kanan tu, di lajur pertama tu, semuanya tak ada apa-apa di depan. Nampak tak? Tak ada an, tak ada lam, tak ada apa. Jadi bila tak ada apa, sebab itu dia mesti bagi depan. Bagi depan dia sama ada bagi depan dengan tanda bagi depan betul nombor 1, ataupun bagi depan dia dengan ada alif kalau musanna, atau bagi depan dia kena waw. Okey, tuan tengok ya. Okey. Ya. Kita buka surah An-Naba. Surah An-Naba. Ni An-Naba ni dia kata amma. Cuba sebut tuan. Apa lagi? Yes, ya ta sa aluna. Ini fi'il mudhari' marfu' dengan waw. Sebab dia jamak, dia bawah pattern hum. Ru dia sa'ala, iaitu fi'il mahmus ajwaf. Ini marfu' sebab tak ada apa-apa depan ni. Tak ada an, tak ada lam. Amma ni maknanya dari apa? Dari apa mereka itu semua bercakap-cakap? Ya, bila Nabi lalu tengok sahabat-sahabat duk bercakap ya. Ya. Lepas tu Nabi nak tanya pun segan katnya. Akhirnya turun ayat. Amai tasa'alun. Apa mereka cakap tu? Tuhan cakap anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Okey tuan-tuan? Tuan-tuan saya nak tanya sikit. Boleh? Kenapa an-naba'i ni bagi bawah? Yes, Jawa majrur. Okey. Bila kita pergi mana-mana perjumpaan keduri, jumpa angkat tangan je Jawa majrur. Kalau yang tinggi sikit sifah mausuf. Ini kenapa al-azim bagi bawah ni? Ni ikut ni. Kenapa ni? Tabi'. Satu lagi pembaharuan kita, tabi'. Okey, tabi' ada 4 jenis. Tabi' apa? Tabi' taukid ke? Tabi' ataf ke? Tabi' na'at ke? Tabi' ataf. Ikut. Kalau sampai tahap tu tuan boleh. Bagus tu 45 kali kita belajar. Sekarang ni. Ini fi'il mudhari' marfu'. Bila fi'il mudhari' marfu', tanda dia wow, sebab dia jamak. Dalam satu ayat lagi Tuhan kata kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya, surah An-Naba. Ni tuan. Kalla saya'lamun. Apa ni sin? Sin mana apa? Akan. Sin mana akan? Akan tu bukan akan lama, akan cepat. Mereka akan tahu ini marfu', ini tambahan. Sin akan tahu segera. Dia akan tahu segera apa benda yang dibincang tu, segera. Jadi ini fi'il mudhari' marfu'. Kerana dia tak ada an dan lam. Tapi ini tak menjejaskan apa-apa sin ni. Kalau bahkan definitely yes, mereka akan tahu. Tuhan kata summa. Apa ni summa ni? Tahu dah apa nama dia? Summa. A, B ke C. Kalau A berapa, B berapa. Tengok nota A, B, C tu. Kita tahu kemudian. Kemudian daripada itu. Kemudian. Summa ni mana kemudian? Mana ataf. Wow. Ya. Lamun tu jadi marfu'. Marfu' ni marfu' ni. Ini in the marfu' situations. Fi'il. Kalla summa kalla saya'lamun. Ini marfu'. Ini marfu'. In the positive manner, marfu'. Mana kemudian mereka akan tahu.
Mereka akan tahu. Ini yang kita nak buat dalam Quran sekejap lagi. Okey. Jamak lah. Ini jamak. Oh, nah jamak. Ya. Okey, dalam satu ayat Tuhan kata alam. Ni dia pakai alam. Ni lam. Apa huruf apa nama dia ni? Ini hamzah. Ingat hamzah apa ni? Yang tadi. Apa tadi? Yang tiga tadi. Yang tiga itu tak? Itu hamzah untuk mahmus. Ini hamzah ada nota tu kan? Sebenarnya bukan masalah tak ingat je. Masalah tak ingat. Yang tak ingat tu yang saya tak kisah tu. Lama-lama dia akan ingat. Ya, adakah? Adakah ni dia panggil istifham? Pernah dengar tak istifham? Itu yang saya nak dengar tu. Tak ingat tak apa. Malah setengah-setengah tu tak ingat. Tak apa tuan-tuan. Ini tuan-tuan tahu tak? Kita belajar bahasa kedua yang mana bahasa asing untuk tujuan special purpose tak sama dengan kita belajar bahasa untuk second language. Itu kena faham. Sebab tu tuan-tuan percaya jaga saya. Tengok ni. Alam naj'ali. Naj'al. Naj'al. Mati tak? Mati tak? Mati tak ni? Mati tak? Mati. Mati kan? Apa sebab mati? Sebab ada lam. Dan ada ingat lam ni ada 6 orang lagi sama dengan dia mematikan fi'il mudhari'. Alam naj'al. Naj'al. Jadi bila kita wasalkan dia akan bunyi alam naj'alil arda. Dia kena wasalkan begitu. Sebenarnya dia mati. Alam naj'al. Ya? Okey. Nanti kita tak terang yang dua laju ni, kita terus pergi kepada ayat. Ya? Dan kita boleh ambil rehat 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita lihat surah As-Sajdah ni. Sedap pula suara dia ni. Okey. Tuan-tuan, cuba cari dalam 3 baris ni fi'il mudhari'. Alif Lam Mim. Tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ada tak fi'il mudhari' baris pertama? Baris pertama ada tak? Baris pertama dulu ada tak? Tanzil itu tak ada nampak rupa fi'il mudhari' kan? Tuan, tanzil tu tuan, itu isim. Dia mudhaf pun ilaih. Nampak tak? Isim kan? Ini isim, ini huruf nafi, ini jar majrur, ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaihi. Ni apa dia? Ni atau atau kan? Atau yes, yakuluna. Okay. Ini fi'il mudhari'. Dan ini dia marfu'. Ingat fi'il mudhari' ada 3 saja situasi. Marfu', mansub, majzum. Marfu' ada tanda dia. Tanda dia waw. Sebab dia jamak. Yaqulu ni mereka berkata. Ya, mereka berkata. Okey. Ini bukan. Di sini ada satu fi'il mudhari'. Kalau tu terkenal, ini di fi'il mudhari'. Sebab ada lam di depan tu. Lam tu. Lam ni adik-beradik lam. Memberi makna untuk mengingatkan, litunzira. Tengok baris atas tu. Itu fi'il mudhari'. Ya, tak apa, belum kenal lagi tak apa, insya-Allah kita kenal. Litunzira. Kita nak tengok lam ni lam apa ni? Ada nama dia ni, Tengok Tengok. Ada nama dia. Kita tekan sini, kita keluarkan. Yes. Nama dia lam ta'lil. Lam sebab. Ta'lil tu ni sebab. Tuan-tuan, nama-nama benda ni langsung tak susah. Ada 53 saja jenis, dan kita kata yang A ada 15 nama, yang B ada 12 nama, yang C ada 4-5 nama, sampai 30. Tapi ini nama dia ta'lil, lam ta'lil. Bila lam ta'lil mesti dia baris
atas. Untuk mengingatkan lagi lam. Okey. Tak betul Sini tak ada hukum betul Ini jangan terfa'il, itu isim tu sebab nazirin. Ini haraf jar. Ini bukan. Kalau ada pun ini. Ya tadun. Daripada hada, ruk dia. Ya tadun ni marfu'. Dan tanda marfu' dia waw. Wow. Nah. Ini isim. Ini isim mausul. Ini fa'il madi. Ini jamak muannas salim. Ini bukan fa'il mudhari' tu. Okey. Tuan-tuan jangan risau. Lama-lama kenal tu, insya-Allah. Okey ya. Ini wa ataf. Ini isim. Ini wa ataf. Ini ma nafi. Ini zarah zaman. Ini huruf jar. Ini majrur. Ini mudhafun ilaih. Tak ada pergi jauh tuan-tuan. Jar, majrur, mudhafun ilaih. Sifat mausuf. Nak aman. Pusing-pusing macam tu je. Jar, tengok saya sebut jar, majrur, mudhafun ilaih, ataf, fa'il madi, jar, majrur, nafi, jar majrur. Jar, banyak jar kan? Majrur, mudhafun ilaih, jar, majrur, ataf, nafi. Syafi'in waliyin syafi'in tabi'. Tengoklah. Nampak dah mudah tu? Nampak dah? Besok nanti at the end of the 200 hours, tuan-tuan tak baca wal ardi wa ma bainahuma fi, tak baca tak gitu. Tuan-tuan baca wa ataf isim mansub, wa ataf ma nafi, zarah zaman, jawab majrur, ataf, apa tu, baca tu je lah. Ini baca ayat apa ni ustaz? Ini ayat pasal baru. Kita baca nama dia, jangan baca ayat dia tu. Majoriti orang baca ayat ni, baca ayat tapi tak tahu benda apa yang dia baca. Jadi tuan-tuan akan tahu besok. Jangan ke mana-mana. Yang pentingnya kita sampai bulan 2 tahun 2014, tuan-tuan insya-Allah dijanjikan dengan sijil lulus nahwu saraf. Tuan-tuan kena percaya pada diri sendiri. Okey? Sometimes kita kena gila-gila sikit. Tatazakkarun. Yes. Ini mudhari'. Tatazakkarun ni mak dia mudah-mudahan mereka ingat mengingat. Wow. Okey, daripada zakara. Zakara ingat, kalau tatazakara ingat mengingat. Itu seproses. Afala, apakah mereka tidak ingat mengingat? Ya, saling. Yes, saling ingat. Ingat bila ada tasydid, bila tambah ni, it is a process, long time process. Kalau zakara, cakap ingat. Ini cakap tak ingat. Penekanan, yes, boleh di penekanan dan makna dia berubah. Memberi makna, it is a process of zikir. Ini pun dah memberi makna penekanan. Apalah, kenapa tidak mereka itu ingat mengingat? Okey, ini yudabbiru, nampak fa'il mudhari', marfu' dengan dhammah. Nampak tak fa'il mudhari'? Marfu' dengan dhammah. Ya, tengok tak fa'il mudhari'? Marfu' dengan waw. Itu saya bagi. Ini tuan-tuan cari sendiri. Ada 4 baris. Ada 4 baris. Kafirun itu bukan fi'il, itu isim. Kalau fi'il dia ada sini yakfurun ataupun takfurun. Itu satu percubaan yang baik. Di sini fi'il mudhari' saya bilang ada 1, ada 2, ada 3, ada 3 saja. Cuba teka di mana? Ya? Ya tawaffa ini 1. Ya tawaffa. Turja'un 2. Lagi ada 1 lagi.
Ada satu lagi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Absarna, memperlihatkan kami. Satu lagi. Mujrimun mana? Mujrimun mana? Mujrimun. Mujrimun ni isim. Bila ada mim isim. Kalau fi'il yujrimun, yajrimun fi'il. Ini isim. Tengok apa tu Dr. Wee, ada alif lam tu? Alif lam tu mana isim? Nak kenal tu. Kena 2 kali lagi roti john kenal. Ambil roti john baru boleh ingat. Aduh. Mukinun tak? Mukinun ni isim. Kalau nak fa'ilkan dia yukinun. Kalau mukinun orang yang yakin. Kalau yukinun mereka itu semua yakin. Dah boleh kenal tu. Jadi fa'il dia sini saja. 1 2 3 tara. Tara mana melihat? Tara. Kita jangan tengok lain, tengok fi'il mudhari' saja. Let's move to next slide. Di sini ada 1 2 saja. Di mana 2 tu? Pazuku ni amar. Ingat tuan-tuan, ingat. Fi'il mudhari' dia mula dengan ta ya nu alif. Tina. Ada kelas saya seorang tu, isteri dia nama Tina. Oh, isteri saya nama Tina dah. Tapi dia tak tahu kelas. Tina. Ni. Tazhabu. Itu mudhari'. Tak kan? Yazhabu. Itu fi'il mudhari'. Ya kan? Nazhabu. Ini fi'il mudhari'. Nun kan? Ni alif azhabu. Ni ada alif ni. Itu fi'il mudhari'. Tanda dia Tina. Ya? Tina. Jadi ini bukan ini fi'il mudhari'. Tengok ta, ada ta depan. Ta. Okey. Fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' ada ya. Kalau nu'min masih mudhari' lagi. Okey, ini fi'il mudhari' kan? Okey. 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 Kita lihat tuan-tuan Kita lihat. Kita lalu je. Okey. Yastakbirun, ini kita sujud kan? Yastakbirun. Ni ya. Ya kan? Fi'il mudhari'. Ya, kalau ada mim orang. Isim, ini ya. Yastakbirun. Ni. Okey. Dalam ayat ini ada tak? Tatajafa ini bukan fi'il mudhari', ini fi'il madhi. Sorry, fi'il mudhari'. Tak ada tak? Yes. Fi'il madhi dia tajafa. Tatajafa junubuhum. Tatajafa ni maknanya, inilah satu simbol. Tuan-tuan, hebatnya ayat ini. Orang ya? Tatajafa ni satu fi'il mudhari'. Tatajafa, ada tatajafa ni mana dia ni junub ni kita punya badan, dia panggil lambung, tak lambung Tatajafa ni berpisah punggung mereka dari katil selimut yang tebal. Dia berpisah tu kerana dia dipanggil oleh Allah, dan mereka ini menyeru Tuhan mereka dalam keadaan takut dan tamak untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dan orang-orang inilah yang dikatakan kalau diberi rezeki mereka belanja balik. Inilah orang-orang yang sanggup berpisah dengan selimutnya di atas katil kerana menyahut suruhan Allah dalam keadaan takut dan tamak. Ya. Bukan tamak apa, tamak untuk pada Allah. Ya. Betul lah, saya cerita dulu ada seorang tu dia berdoa pada Allah tengah waktu pagi, ya Allah Tuhan aku, kau sangat menyayangi aku ya Allah. Jadi suami dia dengar, ya tak kata. Pagi saat dia bangun pagi, mana kau tahu Allah sayangkan kau? Yelah, kalau dia tak sayangkan aku, dia tak kejut aku.
Mana orang yang kejut bangun tu orang yang betul-betul Allah sayang lah kan. Itu dalam ayat, dalam cerita tu lah. Okey, ini fi'il mudhari'. Ada tak marfu' dia? Apa tanda marfu' dia? Tanda dia, kita belajar dulu dhammah muqaddarah. Pernah dengar tak muqaddarah? Tak apalah, dengar cukup lah muqaddarah. Mudah muqaddarah. Okey, sebab dia ada ya di akhir kan. Yad'una. Ini fi'il mudhari'. Mereka itu menyeru. Tanda dia wow. Yunfiqun. Ini fi'il mudhari'. Tanda dia wow. Kalau orang tanya kita, kenapa ini marfu'? Sebab dia tak ada lan dan tak ada lam. Tak ada lan dan tak ada an. Dan rakan-rakan dia marfu'. Okey? Okey. Satu lagi tengok ni. La yastawun. La yastawun. La ni la nafi. Dan la ni kita kata haraf yang tak bekerja. Bila dia tak bekerja, dia masih lagi dalam keadaan marfu'. Okey? Ya? Sorry. Terima kasih cik. Sorry. Ya'malun. Ni marfu'. Kalau kita kata kalau tambah an di sini, dia jadi apa? An. Letakkan an tu. Letakkan lan. Lan ya buat nun. Lan ya'malu. Buat nun ganti alif. Okey. Okey tuan-tuan. Okey, ada di sini. Dapat dah? Ini. Okey. Tuan-tuan bincang dengan rakan-rakan sebelah tu. Ini muka surat berapa? 4. Ada? Kita hijau. Okey. Tuan-tuan cepat-cepat tanda mana fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari' je. Jawapan yang paling setakat ni yang saya rasa tepat sebelah je. Sebelah. Maknanya the whole Quran ni fi'il mudhari' sebelah saja. The whole page ni. Ke banyak ke banyak? Banyak ke tidak banyak? Tak banyak. Nak banding dengan haraf, nak banding dengan haraf yang banyak. Sifat mausuh ada berapa tu? Fi'il mudhari' kan? Betul tak? Okey, baris pertama tu tak ada. Tak ada. Ulaika ala hudam min rabbihim. Kalau nak kata ulaika tu fi'il mudhari', Allah. Janganlah kan. Come on. Okey. Ala bukan fi'il mudhari', itu jar majrur. Jadi tuan-tuan kalau jar majrur sungguh tak main dah sekarang ni ya. Yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum itu tak ada fi'il mudhari' pun. Fi'il ada madi. Okey. Kafaru memang madi. Okey. Yang ketiga, lam tunzir, bila ada lam saja za fi'il mudhari'. Jadi kita kenal dia melalui lam dan saudara mara dia. Ada 6 tu. Okey. La yu'minun, bila ada lam fi'il mudhari' tu. Jadi situ ada 2. Ada dua kan? Jadi kita mengenali melalui tanda-tanda. Okey. Baris keempat qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Tak ada. Baris kelima ada satu. Yaqulu. Tuan-tuan mesti ingat. Bila ada man mesti fi'il mudhari'. Man tu apa dia nama man? Siapa nama man pula? apa nama man tu? Man tu istifham. Jadi sekarang ni masalahnya kita tak ingat nama. Ya. Berjiran dah hampir 6 bulan dah tapi tak tahu lagi nama jiran. Kan? Okey, mana? Okey. Nombor 6 tu tak ada. Sorry lah. Ya, tak ada rupa pun fi'il mudhari'. Baris 6. Baris 7 tu ada 2. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Mereka menipu Allah dan juga mereka menipu orang beriman, dan mereka sebenarnya tidak menipu melainkan diri mereka sendiri. Jadi baris 7 tu ada 2. Ada 2. Yukhadi'un 2 marfu'. Yakhda'un 2 marfu'.
marfu'. Sebab apa dia marfu'? Sebab tak ada lam dengan tak ada an. Jadi tuan kena kenal, rakan-rakan dia ada 12 tu. Kalau ada lam saja, fi'il mudhari' dah tu. Okey? Ala in illa anfusahum wa ma yash'urun. Yash'urun ada satu. Baik 8. Okey? Okey. Baris 9 tak ada nahi. Baris 10 ada. Ha, tengok nanti berduka cepat. Ada. Yakzibun. Ha, bila kita tengok yakzibun, mesti kita tahu marfu' ke masuk ke majrur. Marfu' masuk ke majzum. Marfu'. Sebab ada waw. Ada waw. Marfu' ada waw. Jadi baris 10 tu ada satu. Baris 11 ada satu. Ha, tengok dah dia dah jawab dah. Tufsidu. Mana nunnya? Hilang sebab ada la. Jadi la tu sebenarnya adik-beradik jazam. Ni la ni. Adik-beradik ni. La dengan ta tu ni jangan. Ya, la tufsidu, jangan kamu rosakkan. Ya, jadi dia itu majzum. La tufsidu tu fi'il mudhari' majzum. Apa tanda majzum dia? Buang nun ganti yes. Tuan-tuan ingat, buang nun ganti alif untuk jazam dan mansub. Buang nun ganti alif. Ingat konsep buang nun ganti tu dia. Ya. Yang ke-12 al-mufsidun tu bukan fi'il mudhari', itu isim. Ya, sebab dia ada alif lam. Okey, yash'urun. Itu fi'il mudhari'. Jadi baris 12 ni ada satu. Yang lain tak nampak rupa kan? Okey. Baris 12. Ya. Yash'urun. Muslihun tu orang. Sebab mim. Kalau fi'il yuslihun. Tapi itu orang. Muslihun tu mana orang-orang yang nak membaiki daripada salaha. Okey. Okey, baris seterusnya. Aminu tu fi'il amar. Fi'il amar. Puan Sri, fi'il amar. Aminu ada satu Puan Sri. Anuk minu. Tu ingat tu istifham. Nuk minu, ingat ada nun. Nuk minu ada nun. Ya. Ada nun kan? Nuk minu mana? Hilang dah. Ni. Anuk minu. Anuk minu means adakah kami nak beriman? Sepertinya berimannya orang yang bodoh itu. Ini kata dia. Jadi tuan-tuan, yang last sekali Ya'lamun ni apa dia? Tanda marfu' dia waw nun. Kenapa dia marfu'? Sebab tak ada alat majzum dan alat mansub. Sebab tu dia marfu'. Jadi saya nak tanya, siapa yang betul-betul dapat 11? 11 ke 13? Kalau 13 kira dekat dah tu kan. Perlu repair sikit je lagi kan. Jadi 11. 11 ke berapa ni? 11 ya? Ya? La tufsidu ni bila ada la. Bila ada la. Alif. Kemudian hak ni bila ada la, tak ada alif. Okay, this is a very good question. Raised by Dr. Nawi. Okay, Dr. Nawi kata ada ni la tufsidu buang nun. Okey, bila la dengan ta buang nun. Maksud mana jangan kamu merosakkan. Bila la dengan ya la yasaurun, la ya'lamun, la ya'qilun, itu nafi. Nafi bermakna mereka tak beriman, mereka tak berakal, mereka tak mengetahui. Kalau la dengan ta memberi makna arahan, jangan kamu buat. Faham antara jangan dengan nafi. Dia tak pergi, jangan kau pergi. Yang mana satu? Yang mana satu arahan?
Jangan kau pergi. Dia tak pergi. Yang kedua tu nafi, yang pertama tu arahan. Jangan pergi, don't go. Ya, itu dia. Kalau arahan tu Ada ter. alif. Ada ter, buang alif. Buang nun ganti alif. Okey? Okey, one more latihan. Okey, saya nak tanya, siapa yang dapat 7 hingga 9? 7 hingga 9? Tak kira. One page only. Kau main satu page je. Muka surat apa tu? Muka surat 5. Ada orang buat 2. Itu tanda kemajuan tu. Tanda murid pintar. Muka surat 5 only. Ajitan dapat muka surat 2 sekali. 5-6 sekali. Aduh. Saya maksudkan muka surat 5 saja. Okey. Siapa dapat 7 hingga 9? Bagus. Penalti dapat apa? Jawapan betul 8. Tisa? Datuk saya berapa? 7. Okey, 7 kira betul tu. 7 okey dah tu. Jawapan betul 8. Mana yang jawapan betul 8. Kalau 7 9 kira betul dah tu. Kira-kira betul dah tu. Ada satu tu yang keliru kan. Kalau kata sampai 10 11, itu masalah. Okay, jadi kita nak sampai accurate. Sampai semua orang dapat 8. For the future, insya-Allah. Ini fi'il mudhari'. Jadi kita diri pada mana ni fi'il mudhari', marfu', mansub, majzum. Fi'il mudhari' tak ada majrur. Majrur isim saja. Tanda marfu' bila dia tidak ada mansub dan tak ada majzum. Tanda majzum bila ada huruf jazam dan rakan-rakan dia. Tanda mansub bila ada huruf mansub dan rakan-rakan dia. Ada 6 semua sekali. Dalam nota yang saya bagi tu. Ada tak? Yang nota yang pertama saya bagi tu. Jadi tuan-tuan, kalau boleh nota yang saya bagi ni, tuan-tuan tulis date dan letak dalam satu file. Ini nota ni, yang ni. Ni, okey. Jadi oleh kerana masa kita lewat malam, takut hujan nanti nak balik jauh. Okey. Okey. Semoga tuan-tuan dapat ulang kaji. Ada dah? Saya tulis. Saya dah tulis kan? Kalau tak tulis, kena tulis lah. Sebab nota yang saya bagi ni ikut date dia, frequent. Ada frequent date. Dan simpan. Dan susun mengikut apa? Mengikut dates. Okey. Okey, ada apa nak tanya? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamil tuzu. Ya? Jawapan tak ada. Okey. Jawapan dia nak baca doa tadi, Allah. Baca. Ini anak murid pintar lah ni, minta jawapan. Kalau setengah yang tak pintar tu balik-balik lah. Yang pintar ni dia mesti nak tahu jawapan. Okey, baris pertama wa izzah tu tak ada fi'il mudhari'. Okey, yang ada tu fi'il madhi ada 3. Baris kedua pun tak ada fi'il mudhari'. Ada satu je fi'il madhi, khalau. Baris 3 tu ada satu, yastahzi'u. Ada 2, yamuddu. Ada 2. Tengok Dr. Wee pun kata ada 2. 2 sebenarnya. Yamuddu, saya lupa. Yamuddu tu daripada madda. Madda ni memanjangkan mereka. Dr. Wee ada 2. Yang baris seterusnya, ya'mahun, ada 1. Baris 5 ni. Baris 6 pun tak ada. Baris 7 pun tak ada. Baris 8 ada 1. Yubsirun. Yubsirun tu maknanya melihat. Mereka tidak diperlihatkan. Okey. Baris 9 yarji'un, ada 1. Okey, la tu huruf nafi dan tidak berfungsi apa-apa. La yarji'un, mereka tak kembali. Baris 10 ada 1. Ya ja'alun, ada 1. Okey. Ja'ala. Ru dia ja'ala. Baris 11 yakadu. Yakadu. Okey, yakadu. Baris 12
Baris 12 yakhtafu. Yang first one tu yakhtafu ni maknanya yakhtafu ni bengang, membengangkan. Ribut tu membengangkan telinga mereka, mendesingkan telinga mereka. Yakhtafu. Baris 13 yakadu mana? Yakadu baris 11 atas ada? Yakadu betul. Yakadu betul. Yakadu betul. Yakhtafu tu yang bawah tu, yakhtafu satu. Yakhtafu ni maknanya ni menutup, memekak. Guruh ni bila guruh bunyi, petir bunyi, telinga kita menjadi yakhtafu. Menutup telinga mereka. Okey, baris terusnya 13 tak ada. Baris 14 pun tak ada. Baris 15 memang tak ada huruf pun. Okey, jadi semua sekali 8. Yang paling tepat sekali 8. Siapa yang dapat 9? Nak tanya, yang dapat 7, yang mana yang kurang? Yang dapat 7. Yang dapat 7 tu, Dr. dapat 7. Yang mana yang Dr. tak sebut? Yakhtafu. Saya percayalah tak dapat tengok pasal dia tu kelabu sikit. Sebab dia kelabu. Ada orang dapat 9. Siapa dia dapat 9? Yang mana yang lebih? Syaitan berapa syaitan? Syaitan 6 je. Yang mana 2 tak nampak? Balik bincang dengan ustazah. Ustazah ajar tanggungjawab isteri mengajar suami tahu. Berdosa tak ajar tahu. Macam ni ustaz nak ajar dia balik terus tarik selimut tidur. Aduh. Okey, gurau-gurau je. Okey tuan-tuan, insyaAllah next week kita akan tengok dengan detail lagi. Saya janji insyaAllah tuan-tuan tak kenal fiqh mudhari' for the whole Quran. Okey, sila tengok surah Sejadah dan surah Amai Tasalun. Kita guna 2 surah tu kerana itu surah yang susah. Surah Sejadah Amai Tasalun tu juz amma yang terakhir sekali, yang awal sekali. Lepas tu surah Sejadah yang kita baca tadi sambung balik. Okay, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim. Bismillah ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim. Bismillah ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim. Bismillah tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna azab jahannam. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah kami daripada malapetaka api neraka dan azab mereka yang sangat pedih yang kami takut kepadanya, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa anak kami, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa rakan kami, dosa jiran kami, ya Allah. Kerana Engkau lah Maha Pengampun lagi Penyayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala bala dan malapetaka dunia, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada fitnah dan hasutan durjana, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat malas, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat takut. Ya Allah, berikan kami kekuatan, ingatan supaya kami dapat melakukan segala amalan kami dengan baik, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau lah kami bertawakal dan berserah, dan kepada Engkau lah kami mohon keampunan, dan kepada Engkau lah berlakunya segala kejadian, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس
واغفر